Datuk Yang Dipertua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baling bangun untuk menyokong orang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 mempunyai akta dan ordinan yang bersuai secara bijaksana oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Datuk Yang Dipertua, kalau kita melihat semua pembahas-pembahas pada hari ini menyatakan pelbagai sudut yang mereka telah pilih. Untuk saya ingin menyatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baiknya seawal 18 hari bulan 3 sampailah ke hari ini. Walaupun rang undang-undang ini dinyatakan kononnya late, lambat dan sebagainya, tapi apa pun yang penting adalah kesan kepada rakyat. Kalau kita tengok peringkat awal lagi, bila penurunan COVID-19, kerajaan telah memfokuskan kepada aspek melindungi tahap kesihatan dan keselamatan serta kebajikan dengan menguatkuasakan Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342, termasuk mewartakan Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dan peraturan-peraturan pencegahannya. Saya ingin melihat dari sudut saya, khususnya di kawasan Baling, di mana kalau kita tengok waktu itu bermulanya bulan 4, kita tengok bagaimana JKM turun ke bawah untuk membantu rakyat. Jabatan Perdana Menteri contohnya, bagaimana mereka telah menggerakkan NADMA, RELA, KDN-nya, termasuk APMM, semua datang memberi bantuan dari sudut makanan, jaga kesihatan, apatah lagi dengan pihak kesihatan barisan hadapan. Sudah semestinya mereka lah yang paling hebat dan dibantu oleh all these agencies dengan izin. Agensi-agensi ini datang ke hadapan. Lepas tu ditambah pula Yang Amat Berhormat Paguh yang bijaksana mengambil satu inisiatif yang cepat, lantas dan pantas, memberikan BSH bagi bantuan. Lepas tu datang bulan Ramadan, diberikan pula zakat. Di kampung saya, di kawasan saya, kawasan yang kedua termiskin. Satu Sik, keduanya Baling. Di kawasan kami itu ada rumah yang ada 6 paket beras, 5 kilo pun ada dalam masa 1 bulan. Inilah kelebihan yang telah Allah anugerahkan dalam jangka masa COVID ni. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan oleh kerajaan, saya rasa cukup memadai. Dan Alhamdulillah dengan adanya hari ini pengubahsuaian dan kita adakan rang undang-undang ini untuk memantapkan lagi. Dan kalau kita tengok, Kerajaan Perikatan Nasional telah mengambil sikap dan sifat berterus terang dengan rakyat dengan memaklumkan kedudukan ekonomi negara sejak daripada mula penularan wabak COVID-19 ini berlaku. Jadi this is a very responsible government dengan izin Datuk Yang Dipertua. Jadi saya juga ingin menambah dalam hal yang kita nak bahaskan ini, saya juga ingin memberi sedikit pandangan kepada Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab untuk melihat terus berkaitan dengan hire purchase ini tadi. Sememangnya benar, kita telah ada moratorium, kita telah memberi segala bantuan kepada rakyat, kita begitu prihatin, tapi semuanya kemungkinan akan berakhir pada bulan ini. Dan kepada mereka-mereka yang memerlukan tambahan moratorium yang harus mereka laporkan kepada pihak bank bahawa mereka tidak lagi bekerja, mereka telah diberhentikan kerja ataupun gaji dapat separuh ataupun gaji dapat hari pergi kerja seminggu, sebulan hanya datang kerja 10 hari dan sebagainya. Ini harus mereka melaporkan kepada pihak bank untuk meneruskan moratorium tersebut. Tapi saya ingin berharap sangat agar menteri akan bincang dengan kementerian-kementerian yang berkaitan, pendedahan pengebahan kepada rakyat melalui semua saluran televisyen harus dikerapkan, harus diperbanyak dan diperluaskan. Ini penting. Kalau kita tengok zaman tahun 60-an, zaman tahun 70-an, TV inilah yang memainkan peranan untuk mengebahkan. Dan pada masa yang sama, saya juga merayu kepada pihak KDN, Bank Negara dan sebagainya, meneliti perkara ini. Masa zaman ini pula wujud Skamer yang akan tampil ke hadapan, membuat panggilan palsu, menyatakan tak bayar 3 bulan, tapi tak apa, bagi kami separuh bulan dulu pun cukup, kita akan batalkan dan sebagainya. Ini pun kita kena harus mengambil tindakan yang segera. Jadi saya harap apa yang moratorium yang sedang berlaku ni, kalau ada ruang dan peluang, saya yakin dan percaya Kementerian Kerajaan
kabinet yang ada amat bijaksana. Mereka dah memikirkan 45 bilion ini memadai buat waktu dan ketika ini. Dan saya harap mereka juga melihat bagaimana boleh memberi tambahan kepada rakyat kalau sekiranya moratorium ini perlu dipanjangkan lagi sedikit masa. Dan saya yakin dan percaya dengan izin Allah kita akan dapat jauhi daripada bala yang sedang turun kepada kita seluruh dunia. Kita doa agar COVID-19 ini akan dapat kita mendapat vaksin dalam masa yang segera ini. InsyaAllah. Datuk yang dipertua, sebelum saya minta penjelasan. Penjelasan? Sikit. 1 minit, 10 saat. Dah bukan. Tadi pasal kerajaan ini telus saya menyokong dan kita jangan ikut cara PH dulu. Dia sebut telus tapi sebenarnya dia tak telus. Dia memperkenalkan CAT, Competent, Accountability and Trustworthy di Penang. Tapi kita lihat bermacam-macam berlaku, termasuk dalam pengurusi-pengurusi JLC. Kalau kamera boleh nampak ada pengurusi-pengurusi JLC. Terima kasih. Yang mereka pegang lebih daripada 40. Terima kasih Arau masukkan dalam ucapan saya. Ya, dan saya juga Arau baca Arau. Datuk yang dipertua, saya akur dengan masa. Terima kasih. Saya juga akhir sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Batu Kawan tadi yang telah menyatakan bahawa bajet 45 bilion ini kena jaga dengan baik. Ini adalah duit rakyat. Ini harus juga laksanakan dengan tu. Syabas dan tahniah. Pada masa yang sama, saya juga nak bagi tahu kepada Batu Kawan dan rakan-rakan belah sana. Hari ini bermula di luar sana. Rakyat mula mempertikaikan apa telah menjadi dengan 101 kontrak direct nego. Rundingan terus dengan 6.62 bilion ringgit. Dan sekarang ni, mana dia senarai tu? DAP ada nama baru, Direct Nego Action Party. Tunggulah SPRM akan siasat. Terima kasih, saya menyokong. Tuan Speaker. Tuan Speaker tadi telah membuat satu ruling di bawah peraturan iaitu 36/3. Perkara-perkara yang telah dibangkitkan dan diputuskan tak seharusnya diulang-ulang. Ia hanya akan membazirkan mahkamah. So sehingga berapa lama kita nak dengar kenyataan-kenyataan yang bodoh daripada baling ni? Dahlah. Tarik balik bodoh tu. Datuk yang dipertua, Tolong duduk. Kita tak ada masa. Itu saya nak nasihat. Jangan bangkitkan perkara yang telah diputuskan. Dan kemudiannya kita jangan gunakan bahasa-bahasa kesat. Sebab bila kita buat begitu, kita habis masa membincangkan perkara itu. Ya? Kita terus. Datuk yang dipertua, sikit je. 22 bulan. Jelutong panggil kami pencuri, penyamun, perompak. 22 bulan. Speaker tak berani tegur sebab speaker orang dia. You are gentleman, sir. Yang you call a spade a spade. Kalau dia perlu minta maaf, dia kena minta maaf. Kalau perlu saya minta maaf, saya minta maaf. Saya pernah lakukan depan yang dipertua dulu. Faham. Terima kasih. Faham. Jelutong, pohon. Boleh minta maaf tak? Tuan Speaker nak minta saya tarik balik kah? Saya minta. Okey, memandangkan Tuan Speaker tak minta, tak ada masalah. Saya tarik balik perkataan bodoh, saya Terima gunakan kasih. perkataan kurang pandai. Tak apa. Itu Paling weak lah. kurang pandai. Terima kasih. Tak apa. Oh, jadi Jelutong kurang dapat cerdik. direct nego. Layar jelutong yang gila, baik saya keluar minum. Terima kasih. Pandai pergi minum ah. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera.